Salam Malaysia Madani dan kita bersama di siaran khas setahun PMX. Ini merupakan sesuatu yang cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada bersama saya di studio siaran khas tahun PMX ini. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah merencana madani, memeta Al-Khair. Susah nak sebut tu. Tetapi Al-Khair sebenarnya bermaksud kebaikan, bermaksud kebajikan. Jadi itu sesuatu yang cukup relevan dan sesuai sebenarnya. Dan rata-rata sudah pun mengetahui bahawa hari ini 24 hari bulan November genaplah setahun sebenarnya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, atau dia lebih dipopular, lebih dikenali sebagai PMX. Jadi banyak perkara sebenarnya yang ingin kita sentuh bersama dengan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian yang berbahagia Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin, iaitu Setiausaha Politik Kanan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sibuk tak hari ini? Boleh tahan daripada pagi. Jadi ini sesuatu yang menarik jugalah Datuk Seri. Kita nak dapat pandangan daripada Datuk Seri lah. Rata-rata telah pun memberi pelbagai pandangan dan juga pendapat. Ada yang mengatakan bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar telah pun berjaya sebenarnya menjalankan tugasnya, walaupun mungkin setahun itu merupakan jangka masa yang agak pendek sebenarnya untuk melakukan satu penilaian yang lebih tepat dan lebih adil sebenarnya. Tapi pada pandangan Datuk Seri sendirilah, cabaran yang terpaksa dihadapi oleh Datuk Seri Anwar yang mungkin ramai rakyat tidak mengetahui, walaupun terutamanya apabila dilantik sebagai PMX ataupun Perdana Menteri yang ke-10 ini sebenarnya, Datuk Seri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih sudah Syekawi. Hari ini genap juga 365 hari. Saya datang ke studio. Betul. Daripada tarikh angkat sumpah. Yes, betul. Dan juga hari ini genap 365 hari. Dan tentunya ia merupakan satu perjalanan pentadbiran yang penuh dengan kepelbagaian dan cabaran. Dan saya fikir dari segi umumnya Perdana Menteri telah berusaha dan berikhtiar bersungguh-sungguh untuk memastikan agar Malaysia itu kembali di atas landasan yang sebenar, dan maruah negara itu sekarang ini sudah mula mendapat perhatian bukan sekadar rantau tetapi juga di peringkat dunia, antarabangsa. Jadi kalau kita lihat proses ataupun strategi yang dijalankan oleh Perdana Menteri atau PMX, peringkat awal selepas sahaja diangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, pada 19 Disember beliau membawa usul undi percaya sebagai Perdana Menteri ke Parlimen. Maknanya tidak perlu tunggu lama. Kita tahu proses berjalan dengan perbincangan pelbagai parti, dibawa ke Pertuan Agong, yang Pertuan Agong memberikan perkenan. Namun ujian yang sebenar itu adalah di Dewan Rakyat, di Parlimen. Kita lihat sebelum ini, walaupun berlaku banyak kali perubahan Perdana Menteri, tetapi kali ini PMX mengambil kesempatan untuk menguji keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri itu di Dewan Rakyat. Itu berlaku pada 19 Disember. Sebulan selepas itu, 19 Januari, beliau mengemukakan satu gagasan, iaitu membangun Malaysia Madani. Ini tentunya bertujuan untuk memberikan mesej kepada rakyat, yang ini yang nak kita bawa hala tuju ataupun direction Malaysia ini. Dan dalam masa sama, ianya jadi satu gagasan yang mengikat kepelbagaian parti yang bergabung di bawah komponen Kerajaan Perpaduan. Dan kita lihat, Alhamdulillah, dengan strategi dan pendekatan itu, Kerajaan Perpaduan Madani ini semakin stabil. Dan sekarang ini tumpuannya adalah pada ekonomi. Dari segi ekonomi, kita lihat Perdana Menteri juga mengemukakan kerangka ekonomi madani. Dalam bahasa yang mudah yang beliau gunakan, iaitu menaikkan shilling dan juga menaikkan lantai. Menaikkan shilling maksudnya pendapatan negara meningkat, pelaburannya baik, bertambah baik, tetapi pendapatan rakyat juga meningkat. Jadi ini tentunya sesuai dengan kerangka
yang disebut di dalam Malaysia Madani itu, iaitu kerangka kesejahteraan, pillars, pasak kesejahteraan rakyat, ihsan rakyat, kan, dan juga keyakinan dan hormat mereka kepada kerajaan. Dan berbagai lagi inisiatif, kajian separuh penggal dan sebagainya. Jadi saya fikir setelah setahun itu bergulir dengan begitu baik, dan kita lihat dari segi image negara di mata antarabangsa, di rantau dan antarabangsa, seolah-olah dalam krisis Gaza misalnya, dunia Islam terutamanya melihat bahawa yang menjadi jurucakap yang benar-benar berani mengutarakan pandangan dengan tegas dan yakin itu adalah PMX. So saya fikir ini saatnya lah untuk rakyat Malaysia memanfaatkan peluang ini untuk menggembling kekuatan pelbagai pihak lah, saya sebut semua sekali, sama ada kerajaan, badan bukan kerajaan, pertubuhan-pertubuhan ekonomi yang lainnya, untuk sama-sama bergabung untuk tahun yang kedua ini bekerja rapat dengan pemerintah, dengan PMX, untuk sama-sama memeta al-khair tadi, untuk masa depan Malaysia yang lebih baik. Saya sebenarnya tertarik hati Datuk Seri, dan saya juga ingin mendapat respon dan juga reaksi daripada Datuk Seri sendiri. Istilah yang diperkenalkan oleh PMX ialah tentang tata kelola itu sendiri. Tiba-tiba ia menjadi sesuatu yang cukup popular sekarang ini. Betul. Dan bila kita bercakap tentang tata kelola ini, beliau mahu satu bentuk pentadbiran negara yang bersih, tidak ada rasuah, tidak ada salah guna kuasa dan sebagainya. Jadi apakah secara peribadi Datuk Seri merasakan bahawa apa yang ingin dicapai oleh PMX itu boleh dicapai, tetapi dengan syarat-syarat tertentu, terutamanya dari segi pentadbiran kerajaan sendiri haruslah memenuhi seperti apa yang diinginkan oleh PMX. Ya, tata kelola ini satu perkara yang bukan baru, ya. Ianya kali ini mendapat perhatian yang bersungguh-sungguh daripada PMX. Dan kita tahu PMX bukan baru dalam pentadbiran. Beliau pernah menjawab jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Pemangku Perdana Menteri. Dan kalau rakyat masih ingat waktu itu, sebab ketika beliau menjawab jawatan sebagai Pemangku Perdana Menteri, antara perkara pertama yang beliau lakukan adalah untuk meminda ataupun melihat semula undang-undang Akta anti rasuah, dan berlaku perubahan, kan, dan diperketatkan. Itu dalam aspek menunjukkan bahawa beliau konsisten dari segi prinsip bahawa sebagai pimpinan ianya tidak boleh salah untuk mengayakan anak dan menantu dan keluarga. Dan ini perkara yang pada saya sangat fundamental, yang mana kita tahu negara kita pada satu ketika dipanggil sebagai harimau Asia, kan? Dan kita berdepan dengan realiti-realiti yang menyakitkan, terutama dari aspek tata kelola ini tadi. Dan sebab itulah Perdana Menteri dan PMX mengambil sikap ialah kita lupakan yang lalu, kita bina suatu Malaysia yang baru, kita buka kitab baru, dan kali ini penekanannya harus dimulai dengan memastikan tata kelola itu dijaga dan diikuti, dan dalam masa sama ini menjadi suatu perkara yang sangat mendasar dalam setiap kegiatan dan aktiviti yang membabitkan kerajaan. Mungkin ramai juga di antara ialah pengkritik, pemerhati politik dan sebagainya yang melihat dan juga mungkin tidak memahami senario dan juga situasi ketika Datuk Seri Anwar dilantik sebagai PMX ataupun Perdana Menteri yang ke-10. So keadaan ekonomi negara yang ketika itu berada pada tahap yang amat membimbangkan, ketika ekonomi dunia juga menghadapi satu situasi yang tidak memberansangkan. Tidakkah ini sebenarnya yang perlu dilihat secara serius oleh pengkritik politik sebelum sebenarnya menilai beberapa perkara yang mungkin tidak dapat dilaksanakan oleh PMX dalam masa yang singkat ini? Ya, Perdana Menteri sering mengungkapkan perkataan fiqh al-awlawiyat, fiqh keutamaan, set the priorities right. Dan kita lihat ini bukan mudah untuk beliau mengendalikan kerencaman dan kepelbagaian politik yang pada sebelum PRU yang ke-15 sangat tidak stabil. Betul. Baik. Dan ini bukan mudah. Sebab itulah keutamaannya jelas. Pertama, stabilkan dulu politik. Supaya kita dapat bekerja dalam suasana yang baik. Saya kata bukan mudah tau kita nak bekerja dalam satu pasukan ni. Ambil contoh keadilan PH.
Berapa tahun kita bertarung dengan Barisan Nasional UMNO dan sebagainya kan, berpuluh tahun. Tetapi kita terpaksa melakukan perundingan ini untuk negara dan juga rakyat. Kerana selepas daripada pilihan raya, negara ini perlu ada pimpinan, perlu ada kerajaan. Dan kebijaksanaan rakyat pada ketika itu ialah untuk pilihan raya kali ini mereka tak nak bagi mana-mana parti yang terus boleh menumbuhkan kerajaan. Jadi kita kena gunakan kebijaksanaan. Justru prioriti yang pertama Syekawi adalah untuk menstabilkan politik. Saya sebutkan tadi, prioriti yang kedua akhirnya ialah untuk membangun semula ekonomi. Dengan pelbagai realiti kan. Perdana Menteri sering sebut bahawa kita berdepan dengan hutang. Tetapi alhamdulillah dalam belanjawan 2024 ini beliau dalam juga kajian separuh penggal memperuntukkan kan, jumlah belanja yang cukup besar kan, 90 bilion untuk pembangunan. Jadi saya yakin dengan kerja keras yang beliau tunjukkan dan dengan keyakinan negara-negara yang kaya ini untuk membuat pelaburan, syarikat-syarikat gegasi dunia membuat pelaburan di Malaysia, ini pada saya sangat menyenangkan kerana mereka lihat bahawa ini adalah wajah baru Malaysia di bawah kepimpinan baru yang bersungguh-sungguh untuk membangunkan ekonomi, yang tegas dalam isu rasuah dan penyelewengan, tidak mahu ada kebocoran, nak pastikan bahawa rakyat itu dijaga dengan baik, ekonomi berkembang dengan baik dan memberikan manfaat sama ada kepada pelabur ataupun juga kepada rakyat dalam negara kita. Saya juga nak dapat pandangan Datuk Seri. Ini ekoran daripada laporan yang dikeluarkan oleh Merdeka Center Survey. Kalau mengikut kenyataan yang dikeluarkan, mereka mengatakan bahawa selepas 1 tahun pemerintahan PM Datuk Seri Anwar Ibrahim, selama 60% rakyat tidak berpuas hati dengan cara negara ini diperintah oleh Perdana Menteri dan juga kerajaan perpaduan. Dan mereka juga mengatakan bahawa approval rating Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hanyalah berada pada 50% saja. Komen sikit Datuk Seri. Baik, seperti mana yang diungkapkan oleh Perdana Menteri, pertamanya kita ambil maklum dan perhatian tentang kajian-kajian yang dibuat. Dan tentulah itu kajian yang ditanya dalam kumpulan responden berbanding dengan rakyat Malaysia itu tidak menunjukkan bahawa ini merupakan satu pendapat dan pandangan oleh keseluruhan rakyat. Namun begitu kalau kita lihat secara perbandingan, sebelum ini pernah ada kerajaan PH di bawah pemerintahan Dr. Mahathir. Ketika itu selepas tahun approval rating pun dalam 30%. Begitu juga di bawah Tan Sri Muhyiddin, Perikatan Nasional, lebih kurang dalam 30 lebih 40%. Dan itu satu perkara yang kalau dilihat selepas tahun, Perdana Menteri PMX dari segi approval rating ini cukup meyakinkan berbanding dengan kerajaan-kerajaan sebelum ini. Saya nak ambil begini saya fikir kita mesti lihat keterbukaan Perdana Menteri yang tidak mengambil tindakan seperti mana Perdana Menteri yang lalu terhadap pengkritik-pengkritik beliau. Dia betul-betul menjamin kebebasan pandangan, bersuara, beri macam-macam lah kalau kita tengok dalam TikTok dan sebagainya kan. Yang betul-betul kita jaga line merah itu, red line itu adalah apabila kumpulan-kumpulan rakyat ini yang mula mengkritik Raja-Raja Melayu yang tentunya bukan institusi politik pun. Dan itu digunakan tindakan undang-undang seperti Akta Hasutan dan sebagainya. Kerana kita tidak punya banyak undang-undang untuk mengekang sifat kurang ajar 2-3 kerat rakyat dalam negara kita. Sebab itulah pada saya kita perlu melihat bahawa Perdana Menteri mengambil sikap yang berbeza dengan Perdana Menteri yang sebelum ini. Sikap yang sangat terbuka, boleh bagi kritikan, boleh bagi pandangan dan sebagainya. Dan sebab itulah ianya sedikit sebanyak juga mempengaruhi persepsi rakyat. Namun adakah kita nak duduk diam? Pada saya selepas tahun, kalau kita berada pada kalau betul lah itunya survey yang mewakili seluruh rakyat Malaysia 50%, so kita ada banyak lagi ikhtiar, usaha-usaha yang perlu kita lakukan untuk memastikan majoriti rakyat, seperti mana yang Perdana Menteri sebut, 32 juta rakyat ini dapat dijaga dengan baik oleh kerajaan. Saya juga ingin mendapat komen daripada Datuk Seri lah. Ini berkaitan dengan kedudukan kerajaan perpaduan sendiri. Pada satu ketika ianya dikatakan sebagai begitu terumbang ambing, begitu longgar dan mungkin akan berpecah bila-bila masa saja sekarang ini. Tetapi setelah setahun PMX, apakah Datuk Seri melihat bahawa
sudah ada satu kekuatan yang cukup hebat sebenarnya di kalangan parti-parti yang bergabung dalam kerajaan perpaduan ini. Saya fikir kita lihat bagaimana komitmen ya pimpinan utama dalam gabungan ini, di mana mereka merasakan bahawa di bawah kepimpinan Perdana Menteri yang pada saya lengkaplah pengalaman dia, kan, daripada atas turun ke bawah kembali semula memimpin negara. Jadi pengalaman ini sudah lengkap, dan kita lihat bagaimana pimpinan-pimpinan utama parti-parti di dalam kerajaan perpaduan ini merasakan bahawa mereka rasa selesa di bawah kepimpinan Perdana PMX, dan juga yakin kan? Kerana adanya gagasan, adanya roadmap, adanya keyakinan baru di kalangan mereka yang ingin membawa pelaburan dalam negara kita, dan layanan yang diberi kepada kesemua komponen itu, walaupun tidak semua kita boleh puaskan, tetapi mereka boleh menerima seadanya dan merasakan bahawa Perdana Menteri mengambil sikap yang sangat terbuka. Dan sebab itulah saya lihat beberapa peristiwa politik beberapa hari sebelum ini yang menyaksikan satu demi satu pimpinan pembangkang, terutama ahli parlimen mereka, menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri. Mereka kekal pembangkang, tetapi mereka menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri kerana mereka merasakan di dalam pembangkang sekarang ni seolah-olah tidak ada arah, tidak ada hala tuju. Dan tadi kita dimaklumkan bahawa pengurusi Perikatan Nasional sendiri pun dah umumkan tidak akan bertanding dan sebagainya. Jadi sudah pastilah keyakinan itu akan bertambah merosot, dan mereka lihat sendiri ada perubahan, mereka lihat sendiri keyakinan, mereka lihat sendiri kesungguhan dan ikhtiar yang bersungguh-sungguh, yang selalu Perdana Menteri sebut satu ayat di dalam Al-Quran, in uridu ilal islah mastata'tu, nak dilakukan perubahan tu sedaya upayaku. Jadi ini yang kita lihat dari segi disiplin dan contoh kepimpinan yang akhirnya dapat menambat hati pimpinan-pimpinan terutama ahli parlimen di sebelah pembangkang. Dan kita ambil sikap yang terbuka. Mereka nak bagi sokongan, kita terbuka, dan Perdana Menteri pun terbuka. Perdana Menteri beritahu dari segi peruntukan dan sebagainya, rundinglah dengan timbalan Perdana Menteri. Yang kedua, Datuk Seri Fadilah, kerana itu pun yang berlaku dalam pengalaman kita dulu. Pengalaman dulu sewaktu PMX menjadi ketua pembangkang, kita juga menghantar pasukan untuk melakukan perundingan dengan kerajaan, dengan Perdana Menteri, dan akhirnya termeterai satu memorandum persefahaman politik. Jadi saya fikir prosesnya sudah ada, presiden, pendekatan duluan pun sudah ada. Jadi kenapa kumpulan-kumpulan pembangkang ni masih lagi di awang-awangan bahawa kononnya akan berlaku perubahan Perdana Menteri dan sebagainya? Saya fikir cukuplah. Kita akan bertarung semula dalam pilihan raya umum yang ke-16. Bagi peluang 4 tahun berbaki ini untuk PMX dan pasukan buktikan, tunjukkan kepada negara dan juga rakyat bahawa kita boleh memerintah. Dan kalau kemudiannya nanti tidak bersetuju, akhirnya pilihan itu adalah rakyat. Syekawi, saya daripada Parti Keadilan Rakyat. InsyaAllah besok lusa kami akan bersidang Kongres. Kita pun tahu kekuatan Parti Keadilan sebagai ahli parlimen, kita ada kurang lebih dalam 30 orang saja. We are minority, kan? Kita akui perkara itu. Tetapi itu tidak melemahkan semangat kita untuk terus mencari jalan dan formula bergabung dalam erti kata gabungan politik yang baru. Ini pengalaman politik yang baru sejak merdeka. Kita tidak pernah ada masalah ini, kan? Inilah pertama kali kita hadapi perkara ini, dan nampaknya gabungan ataupun formula yang dikemukakan oleh PMX diterima oleh pimpinan-pimpinan parti yang lain, dan kita bergerak ke depan dalam satu muafakat kepimpinan yang jelas. So inilah pada saya setahun ini the most successful story yang boleh kita kongsikan dengan rakyat jelata. Okey, saya nak petik daripada apa yang Datuk Seri sebut tadilah, the most successful story. Tetapi isu yang dimainkan sekarang ini, mereka mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar selaku
Perdana Menteri yang ke-10 ini banyak melakukan ataupun memberi janji-janji dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi negara, meningkatkan kehidupan rakyat, mengatasi masalah kos sara hidup yang sedang rakyat hadapi ketika ini. Tetapi mereka mengatakan bahawa tidak ada tindakan-tindakan positif sebenarnya yang dilakukan oleh PMX dalam mengatasi isu-isu yang dibangkitkan ini. Sejauh mana betul ataupun tidaknya anggapan ataupun persepsi seperti ini sebenarnya? Ya, persepsi kekal persepsi, Cik Kawi. Kita tahu bahawa ekonomi dunia juga berdepan dengan cabaran. Betul. Apatah lagi Malaysia sebagai salah satu negara yang juga akan terkait dengan permasalahan itu. Sebab itulah Perdana Menteri tidak tunggu lama, tidak perlu tunggu tahun depan. Tahun ini telah pun dibuat kerangka ekonomi madani. Ya, dengan beberapa formula. Termasuk juga dasar-dasar yang diumumkan, dasar renewable energy, dasar tentang Industrial Master Plan. Jadi ini perkara-perkara yang kalau kita lihat balik menjurus kepada ekonomi. Dia tidak boleh pulih dalam maknanya bila jadi kerajaan besok terus boleh ekonomi bertambah baik. Dia ada proses dia. Sebab itulah dalam konteks misalnya dimomokkan ucapan-ucapan Perdana Menteri kan. Kononnya kalau hari ini jadi PM besok turun harga minyak kan. Baru-baru ini Perdana Menteri sebut dalam Dewan Rakyat menjelaskan duduk sebenar perkara ini. Itu ketika kempen harga minyak waktu itu. Ya. Kan berada pada tahap yang sangat rendah. Tapi banding sekarang, banding dengan negara pengeluar minyak seperti Arab Saudi sini pun, Malaysia kekal pada harga yang rendah. Dan akhirnya kita bercakap tentang subsidi. Kan apa adil ataupun tidak subsidi diberikan kepada golongan yang mampu ataupun yang berada, yang kaya kan. Subsidi itu untuk orang yang memerlukan, orang yang susah. Dan saya fikir dari segi program subsidi ini pun juga akan mula diperkenalkan secara menyeluruh tahun depan ni dalam memastikan bahawa rakyat yang betul-betul berhak dan layak itu dapat. Itu juga berdepan dengan warga negara yang juga mendapat manfaat daripada perkara ini. Misalnya kalau saya tengok baru-baru ni kita berdepan dengan cabaran beras putih tempatan. Kita lihat keseluruhan. Tetapi ada beberapa isu yang mendesak terutama di wilayah Sabah dan juga Sarawak. Perdana Menteri luluskan subsidi untuk beras putih import. Kan harga tu dapat dikurangkan untuk membantu rakyat di sana. Jadi saya fikir ada intervention yang dilakukan, ada perancangan yang sedang diusahakan, sedang diikhtiarkan. Dan kalau kita boleh senaraikan kan berapa banyak yang telah diumumkan oleh kerajaan dan telah pun ada dari segi pelaburan dan sebagainya untuk rakyat Malaysia dapat peluang pekerjaan, itu pada saya satu fakta. Dia bukan satu omongan ataupun boleh petik daripada langit kan. Ada ikhtiarnya, ada usahanya, ada komitmennya dan ada perkara yang berjalan yang sedang dilakukan oleh pelabur-pelabur luar negara untuk melakukan pelaburan dalam negara kita. Jadi saya fikir dari segi ini pengkritik, pembangkang misalnya boleh memainkan persepsi ini. Tetapi seperti mana yang kita ketahui, memulihkan ekonomi itu memerlukan sedikit masa. Dan apakah tidak ada plan? Ada. Apakah perancangan itu tidak menampak kejayaan? Saya fikir rakyat boleh menilai dari segi komitmen syarikat-syarikat gegasi negara-negara yang maju untuk buat pelaburan dalam negara kita. Nak menambah pelaburan. Kan? Ini pada saya berlaku less in a year. Belum lagi 365 hari telah berlaku. Jadi saya kau bayangkan kalau dengan phase ini, dengan kelajuan ini, dengan komitmen ini, dan insyaAllah dengan kesungguhan kesemua kabinet di bawah PMX ni bergerak dengan lebih laju lagi, dengan lebih tekun dan yakin lagi pada tahun kedua, bayangkan bagaimana keadaan ekonomi dalam negara kita di masa yang mendatang ini. Okey, kabinet yang perlu dan juga dijangkakan akan bergerak lebih laju lagi. Tetapi ada juga pandangan-pandangan di luar sana yang mengatakan bahawa mungkin PMX juga harus memikirkan secara serius komen-komen yang dimainkan di media sosial khususnya lah yang mengatakan bahawa mungkin masanya sudah tiba sebenarnya untuk PMX sendiri melakukan satu rombakan kabinet ataupun kabinet reshuffle itu sendiri. Pandangan Datuk Sri? Itu saya kau kena tanya Perdana Menteri. Itu telah diumumkan, tapi saya fikir kita harus letak kepercayaan kepada Perdana Menteri untuk memperkemaskan lagi kabinet. Kerana saya fikir setelah setahun sudah pastilah
beliau boleh melihat prestasi menteri. Mungkin oleh kerana saya sendiri tidak berada dalam mesyuarat kabinet, perbincangan mereka harus pastinya lebih intens kan, lebih mendalam kan. Dan saya fikir satu benda yang adil lah untuk kita letakkan kepercayaan kepada Perdana Menteri untuk mungkin melakukan sikit sebanyak perubahan untuk memastikan ianya akan pergi lebih laju lagi. Jadi saya fikir kita tak perlu buat spekulasi kan. Umum mengetahui, rakyat pun mengetahui pelantikan menteri-menteri adalah prerogatif Perdana Menteri, dan sudah pastilah Perdana Menteri akan mengambil pendekatan perbincangan dengan ketua-ketua parti dan sebagainya kalau itu berlaku. Menarik. Okey. Saya nak kembali semula daripada apa yang Datuk Seri sebut tadilah. Ini tentang membawa masuk pelaburan daripada luar. Tetapi yang saya sendiri secara peribadi berasa bangga dan ingin mengetahui juga daripada Datuk Seri tentang penerimaan negara kepimpinan pemimpin luar terhadap PMX ini. Apakah mereka sudah dapat melihat kredibiliti PMX sebenarnya? Mereka sudah dapat melihat dengan jelas tentang kebolehan dan juga pengalaman yang ada PMX. Apakah itu sebenarnya yang memberi kelebihan kepada PMX untuk bergerak di luar negara dengan begitu selesa? Dia berucap dengan begitu berkesan sekali dan akhirnya mendapat sambutan yang hebat daripada pemimpin luar negara. Ya, pemimpin itu Syekawi, dia tidak lahir dalam bilik-bilik kuliah. Pemimpin itu lahir daripada kancah kemelut ataupun krisis. Dan kita lihat dalam krisis Gaza misalnya, beliau itu dilihat sebagai seorang ketua negara yang begitu bersungguh-sungguh dan tegas dan berani untuk menyuarakan pandangan dan pendapat hasrat rakyat Malaysia. Di rantau ini misalnya kan, beliau dilihat memimpin ASEAN. Kita akan dapat peluang menjadi pengurusi ASEAN pada tahun 2025 kan? Tetapi tak sampai tahun 2025 pun kita lihat bagaimana pendekatan Perdana Menteri yang melakukan perundingan dan perbincangan, dilihat seolah-olah beliau sekarang ni sedang memimpin rantau ini. Kan, dalam bila timbul krisis di Gaza, persidangan negara-negara Islam yang tergempar, kan, beliau pergi ke sana dan berjumpa dengan tokoh-tokoh pemimpin dunia Arab, menyatakan pandangan beliau. Dan kita tengok dari segi perbincangan beliau dengan General Al-Sisi, dengan Emir Qatar, dengan Emir UAE, ini semua negara-negara yang ekonominya besar, kan, negara-negara Arab yang sepatutnya mereka ini yang memainkan peranan di depan, kan, tetapi tidak. Dilihat Perdana Menteri itu diletakkan macam satu keyakinan. Dan saya sangat terkesan sebagai rakyat Malaysia. Mungkin orang kata saya akan bias lah, kan, tetapi bayangkan Syekawi, beliau bercakap di hadapan Presiden Amerika Syarikat, kan, di depan, bukan di dalam TV, bukan di belakang, tapi di hadapan, menyatakan dengan tegas kepada Presiden Joe Biden bahawa peperangan ini mesti dihentikan. Walaupun dalam ucapan tersebut beliau menyatakan bahawa dalam kes yang pernah dialami oleh Datuk Seri Anwar dahulu, pernah ada sumbangan Presiden Joe Biden untuk menyatakan pendirian menentang pemenjaraan Datuk Seri Anwar atas prinsip human rights, rule of law, kan. Tetapi dalam masa sama itu tidak menghalang beliau untuk menyatakan bahawa dalam hal berkait tentang Gaza dan Palestin ini dan kekejaman Israel ini, peperangan itu harus dihentikan. Dan saya sambut Perdana Menteri balik daripada San Francisco. Beliau mendarat 4:55 pagi di Subang. Dan bila saya tanya beliau bagaimana perkembangan di San Francisco, dia kata bukan mudah untuk menyatakan pendirian Malaysia itu di hadapan Presiden Amerika Syarikat, dan di sebelah kanan beliau adalah Sekretari Blinken, Setiausaha Negara. Jadi saya fikir, mana anda anak Melayu, anak Malaysia yang membawa suara sampai ke tahap itu, yang menunjukkan kesungguhan kita. Namun kita lihat
syarikat-syarikat lain gegasi, Google, TikTok dan sebagainya tetap melakukan pertemuan dan engagement dengan Perdana Menteri dan tetap membawa pelaburan dan sebagainya. Kerana saya yakin mereka juga mahu pemimpin yang punya tulang belakang, yang punya prinsip, kan? Kita lihat seluruh dunia, Syekh Kawi, seluruh dunia menyatakan tidak dan turun melakukan demonstrasi membantah tindakan Israel terhadap Gaza dan Palestin. Okey, Datuk Sri, kita akan sambung lagi. Semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi seperti biasalah kita rehat hanya buat seketika dan sebentar lagi kita kembali semula ke siaran khas setahun PMX. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke siaran khas setahun PMX. Kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin, iaitu politik kanan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Baik, satu lagi isu jugalah. Ini pun dimainkan dengan begitu meluas jugalah. Yang mengatakan bahawa seolah-olah PMX ini dalam kegairahannya sebagai Perdana Menteri yang ke-10 ini seolah-olah ingin menengahkan sesuatu yang mungkin di luar jangkaan mereka, sehingga mereka mengatakan bahawa seolah-olah PMX ini mengenepikan Islam, mengenepikan orang Melayu, dan itulah sebenarnya senario yang dimainkan dan mungkin membimbangkan juga golongan-golongan tertentu yang mungkin mudah terpengaruh dan percaya dengan apa yang dimainkan, terutamanya dalam media sosial khususnya. Komen sikit, Datuk. Saya fikir dari segi sejarah perjuangan PMX, misalnya kita ambil contoh Universiti Islam. Saya adalah graduan Universiti Islam. Dan kita tahu Universiti Islam itu merupakan ikhtiar yang diusahakan bersungguh-sungguh oleh PMX. Kita bercakap tentang perbankan Islam. Juga diusahakan, diikhtiarkan oleh Perdana Menteri kita sebelum beliau jadi Perdana Menteri lagi. Ini produk-produk yang menunjukkan bagaimana komitmen dan kepercayaan dan kesungguhan Perdana Menteri itu walaupun sebelum beliau menjawab jawatan sebagai Perdana Menteri. Saya masih ingat sekarang ni mereka memperlekehkan PMX dalam usaha kononnya mahkamah syariah akan hilang kuasa dan sebagainya. Saya ingin ingatkan dalam forum ini, pindaan artikel 1211A itu yang memisahkan, memberikan kuasa kepada mahkamah syariah yang tersendiri, mahkamah sivil juga yang tersendiri, tidak ada campur tangan, mana tidak boleh campur dalam urusan mahkamah masing-masing. Itu pindaan itu dibuat ketika beliau menjawab jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi saya fikir untuk beri komen bahawa beliau mengenepikan Islam, tidak meletakkan Islam sebagai keutamaan, itu pada saya merupakan tuduhan yang fitnah yang tidak berasaskan fakta. Kalau kita nak komen kes yang baru-baru ni mereka buat himpunan demonstrasi di depan Mahkamah Persekutuan, nanti kita akan lebih panjang lagi lah, kan? Kerana kita tahu detailnya, kan? Kes ini dimulakan bukan sewaktu PMX, di waktu mereka pembangkang itu jadi kerajaan. Kenapa dahulu tidak bersorak? Kenapa sekarang nak bersorak? Kita bukan soal nak merendahkan mahkamah syariah. Kita bercakap tentang bidang kuasa, dan teguran juga dibuat oleh Ketua Hakim Negara. Jadi saya fikir program-program yang dibuat oleh Perdana Menteri, misalnya program-program kuliah di Seri Perdana. Sekarang Seri Perdana dah jadi macam tempat madrasah, kan? Dibawa program-program agama dan sebagainya. Dan saya fikir itulah kerangkanya yang dibawa oleh PMX dalam gagasan membangun Malaysia Madani. Madani, asas perkataan Madani, mudun, tamadun, kan? Madinah. Kalau kita ambil perkembangan ataupun pengajaran ibrah daripada hijrah Nabi ke Yathrib kepada Madinah, kan? Itu pada saya juga harus kita jadikan sebagai panduan, kan? Sebab dalam konteks negara kita, kita berada dalam keadaan sebuah masyarakat yang berbagai kaum, yang rencam, harus hormat menghormati antara satu sama lain. Itulah ajaran Islam yang sebenar. Kenapa harus kita ambil pendekatan yang lain daripada yang telah pun disusun, yang telah pun ditunjukkan oleh Nabi kita?
Bila saya ingin mencelah sedikit di sini Datuk Seri ya. Bila PMX memperkenalkan falsafah dan juga konsep Madani, Malaysia Madani itu sendiri. Ya. Saya terasa bahawa mungkin ramai di antara kita rakyat Malaysia sendirilah yang tidak memahami sebenarnya apakah yang dimaukan ataupun dimaksudkan dengan falsafah dan konsep Malaysia ataupun istilah Madani itu sendiri. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan sendiri dalam usaha untuk meyakinkan ataupun memberi kefahaman kepada rakyat apa yang ingin kita capai melalui falsafah dan juga konsep Madani itu. Yang menjadi teras dalam Madani itu ialah soal nilai. Perdana Menteri berulang kali sebut tentang tata kelola, membina karamah insaniah, membina nilai-nilai yang baik dalam masyarakat. Sebab tu kalau Syarikawi tengok, jarang sekali kita dengar Perdana Menteri memulakan ucapan beliau dengan salam Malaysia Madani. Sebab dari segi itu beliau jelas. Ini bukan sekadar slogan Syarikawi, ini bukan sekadar slogan-sloganan. Mana bertukar Perdana Menteri, tukar slogan. Tidak. Ini adalah satu pendekatan yang cuba untuk memupuk nilai-nilai yang baik dalam masyarakat. Dan di situ letak 6 teras, kan? Dari segi kemampanan, kesejahteraan, daya cipta dan sebagainya. Jadi saya harap tahun yang mendatang ini sudah sewajarnya kementerian-kementerian, kan? Khususnya pegawai-pegawai tinggi kerajaan mengambil pillars ini dan dijadikan program-program signature mereka. Yang sekarang ni kita masih ingat, yang sedang dibuat sekarang ni, antara yang saya ingat lah, yang popular lah, jualan rahmah. Hasil daripada prinsip ihsan itu tadi, kan? Dibuat pelbagai jualan rahmah di bawah KPDN. Kan? Kemudian kita ada Kementerian Kesihatan membuat Madani Afiat, kan? Untuk mereka yang memastikan kesejahteraan rakyat. Jadi saya fikir sudah sampai masanya kita ada berapa? 26, 27 kementerian ya, mengambil sikap untuk mengambil pasak 6 pillars itu dijadikan sebagai satu panduan dan direncanakan program untuk rakyat yang selari dengan panduan ini. Kan? Asasnya nilai, pasaknya 6. Yang lebih penting program yang boleh menterjemahkan nilai dan pillars ataupun pasak program-program dalam Malaysia Madani ini. Saya juga ingin sentuh soal perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini, berbilang agama, berbilang budaya ini sendiri. Daripada pemerhatian Datuk Seri sendiri, apakah Datuk Seri dapat melihat bahawa mereka sebenarnya mungkin telah ataupun merasakan bahawa mereka harus memberi sokongan kepada PMX, kerana PMX sebenarnya juga mempunyai matlamat untuk mewujudkan satu semangat perpaduan yang kuat di kalangan rakyat Malaysia sendiri. Dan walaupun semalam pun terkeluar berita bagaimana sekolah-sekolah Cina, sekolah India, sekolah Tamil yang menggunakan bahasa ibunda mereka masih lagi dibenarkan mengikut perlembagaan. Jadi mungkin bangsa orang-orang yang memperjuangkan tentang persoalan ini merasa tidak puas hati dan sebagainya. Tetapi mungkin Datuk Seri ada pandangan tersendiri kenapa ini berlaku. Kekuatan negara kita ni Syarikawi ialah kerana kepelbagaian. Sebab itulah dalam jata negara. Jata negara kita ada 2 ekor harimau. Di bawah itu ada satu perkataan, bersekutu bertambah mutu. Kalau kita semak kamus Dewan, bersekutu itu bermaksud bekerja bersama-sama. Saya fikir pendiri-pendiri bangsa dulu, pembina-pembina negara ini telah pun memahami inilah takdir sejarah bagi negara kita. Ada kepelbagaian, justru harus bersekutu, bekerja bersama-sama. Dan saya percaya ini harus jadi panduan dan pegangan kepada seluruh warga dan juga rakyat Malaysia. Kerana realiti kita ini ialah dengan pelbagai kaum inilah yang kita lihat Malaysia ini satu-satunya role model di rantau ASEAN dan juga malah di dunia. Yang mana kepelbagaian kaum ini telah menunjukkan bahawa negara kita berada dalam keadaan yang aman, tidak ada rusuhan-rusuhan kaum dan sebagainya. Dan sebab itulah yang diberikan tumpuan oleh pentadbiran PMX ni adalah untuk memastikan layanan yang adil kepada semua kaum. Kerana keadilan itu merupakan satu perkara yang sangat inti, yang penting dalam kita menguruskan negara ini. Dan itu merupakan pesanan bapa kemerdekaan kita.
dalam perisytiharan kemerdekaan, ya, untuk menjadikan Malaysia ni adil untuk semua kaum. Jadi saya percaya kita mesti sama-sama hayati prinsip ini, keadilan untuk bagai kaum. Kita tahu dalam negara kita mempunyai kerencaman dan kepelbagaian, ini merupakan strength kita, kekuatan kita. Dan dari segi aspek Islam pun, kalau saya boleh kongsi dekat sini, Syekawi, satu sepotong ayat Al-Quran yang jelas merupakan ingatan Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wal untha. Kami jadikan kamu lelaki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kamu juga syu'ub, kumpulan-kumpulan, kabilah-kabilah. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk berkenal-kenalan. Jadi bagi kita umat Islam, orang Melayu terutamanya, yang beriman dengan Al-Quran, harus melihat dia dari segi perspektif yang menjadi pegangan kita. Dijadikan pelbagai kaum, kumpulan-kumpulan, kabilah-kabilah, itu bertujuan untuk berkenal-kenalan. Sudah pastilah dalam ayat ini bukan sekadar berkenalan, apa khabar, kan, how are you dah, tapi menghormati dia, menghayati kelemahan dia, ada interaksi yang baik. Itulah pada saya wahyu ilahi yang seharusnya menjadi panduan kita ke depan ini. Kita nak jadi Malaysia yang bagi umat Islam di Malaysia ni, menjadikan Malaysia ni sebuah negara Islam yang moden, yang progresif, yang ada tasamuh, yang ada toleransi di antara kaum-kaum yang lain. Saya petik daripada apa yang Datuk Seri sebut, layanan yang adil. Ini pun satu lagi isu yang dimainkan dengan begitu meluas sekali lah, dalam usaha untuk memburukkan reputasi PMX. Selepas PRU 15, kita tahu beberapa buah negeri gagal untuk ditawan oleh kerajaan perpaduan sebenarnya, di bawah kerajaan, parti-parti yang berada bersama dengan kerajaan perpaduan, dan dikatakan bahawa di negeri-negeri ini PMX menyekat peruntukan-peruntukan yang sewajarnya mereka terima dan sebagainya. Jadi seolah-olah negeri-negeri ini dianaktirikan oleh PMX. Sejauh mana benar ataupun tidaknya anggapan Suti? Saya ingat Perdana Menteri dah jelaskan banyak kali di dalam Dewan Rakyat, malah dalam belanjawan baru ini pun, bagaimana peruntukan negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis itu, peruntukan mereka negeri-negeri buat negeri-negeri ini malah lebih besar daripada yang sebelum-sebelum ini. Kalau betul dia nak tirikan, tak bagi peruntukan langsung. Tetapi kita tahu bahawa ada juga rakyat di Kelantan, Terengganu ini, apatah lagi dalam keadaan konteks usaha dan ikhtiar Perdana Menteri untuk menghapuskan miskin tegar. Kan? Kita harus akui di negara ini pun ada kumpulan-kumpulan miskin tegar. Adakah kita akan ambil pendekatan menafikan mereka kerana mereka berada di bawah negeri pemekang? Tidak. Saya masih ingat sewaktu kempen di Kedah dalam isu padi, kan? Perdana Menteri umum 3 bilion ringgit untuk menguruskan saliran dan memulakan tindakan untuk memastikan tanaman padi itu dapat ditanam dengan lebih giat lagi, kan? Jadi saya yakin ini adalah merupakan komitmen dan kesungguhan Perdana Menteri dari segi perspektif keadilan tadi. Sebab itulah saya minta pimpinan-pimpinan tim besar di negeri-negeri ini jangan lajaklah, jangan gairah sampai yang kita nak katakan ini Perdana Menteri Malaysia, kan? Dan 4 negeri ini berada dalam Malaysia. Jadi orang Melayu kata berpada-pada dalam mengemukakan kritikan. Sebab tu saya lebih suka menggunakan pendekatan kritikan yang membina. Constructive criticism. Ada kritikan terhadap dasar. Yang ni Perdana Menteri ni tak baik. Yang ni harus dirubah. Yang ni harus kita buat tambah baik lagi. Kan ini lebih cantik daripada menggunakan sentimen menunggang agama, sentimen perkauman yang merosakkan pemikiran rakyat. Saya masih ingat saya dulu dalam pembangkang. Saya masih dalam pembangkang dan Datuk Seri Anwar juga dalam pembangkang. Lama dalam pembangkang. Seingat saya kita tak pernah gunakan forum kempen dan sebagainya untuk menunggang agama, memainkan sentimen perkauman. Yang kita buat dahulu tata kelola, rasuah. Kenapa syarikat ini membuat program yang berlaku kebocoran. Dulu saya masih ingat lagi kita buat jenaka. Ada kapal selam tapi tak boleh menyelam. Ada kapal terbang tapi enjin hilang, kan? Tidak pernah ada usaha dan upaya untuk mempengaruhi Melayu, Cina, India gaduh.
Apa manfaatnya? Kerana kita tahu kita berada selepas 5 tahun akan ada pilihan raya semula. Kita akan hidang balik kepada rakyat untuk buat pilihan. Jadi saya fikir cukuplah permainan politik yang jijik ni pada saya. Kita harus hentikan. Saya juga nak dapat pandangan Datuk Seri ini berkaitan dengan komen-komen yang dimainkan juga di luar sana lah. Terutamanya bila mereka mengikuti perkembangan dalam sidang parlimen sebagai satu contoh yang baik. Serangan-serangan yang dilakukan terutamanya ditujukan kepada PMX lah. Tetapi saya tertarik hati melihat reaksi PMX sendiri yang begitu tenang, walaupun kadang-kadang terpaksa meninggikan suara untuk memberi penjelasan dan sebagainya. Tetapi tidakkah ini sebenarnya merosakkan imej persidangan Dewan Rakyat itu sendiri, kalau ahli-ahli parlimen sendiri kadang-kadang getting too emotional dan sebagainya, dan akhirnya bagaimana PMX menilai sebenarnya situasi ini? Mungkin dia berbincang bersama dengan ataupun berkongsi pandangan dan juga pendapat bersama dengan Datuk Seri. Dalam Dewan Rakyat 50% saya fikir ahli parlimen itu orang-orang baru. Dan bagi yang pertama kali jadi pembangkang, kadang-kadang mereka too excited, sangat teruja. Sampaikan nama Ketua Menteri Perdana Menteri Singapura pun salah sebut. Jadi pada saya sesuatu harus dilakukan. Sebab itu saya ingin pesan kepada Ketua Pembangkang, kalau beliau ada dengar siaran kita ini, dan juga pembangkang-pembangkang lain lah. Jadikanlah Dewan Rakyat itu untuk mengemukakan idea anda dan pandangan-pandangan dan kritikan terhadap dasar-dasar kerajaan. Mana ada Perdana Menteri sebelum ini, Syekawi, yang datang setiap minggu ke Dewan Rakyat? Ini satu tindakan yang pada saya sangat progresif. Maknanya Perdana Menteri memperuntukkan suatu hari dalam 4 hari sidang soal jawab itu, ada satu hari yang diperuntukkan khusus kepada beliau. Jadi manfaatkanlah peluang itu untuk bertanya apa jua soalan. Sebab pada saya, dengan komitmen Perdana Menteri ini, ia menunjukkan bahawa leadership by example. Sibuk macam mana pun, travel ke mana pun, macam balik pada San Francisco itu sampai di Subang pukul 4.55 pagi hari Selasa, jam 9.30 beliau dah sampai di Dewan Rakyat, pukul 10 menjawab soalan. Jadi pada saya, ini peluang untuk sama ada ahli-ahli parlimen daripada kerajaan ataupun daripada pembangkang untuk memanfaatkan peluang bertanya kepada Perdana Menteri itu seluas-luasnya, untuk apa jua perkara-perkara yang membabitkan pentadbiran dan juga masa depan negara ini. Justru kita harus berikan juga pendidikan politik kepada rakyat. Betul. Sebab rakyat melihat, macam saya sebut kan, ini live, kan, mereka lihat. Jadi tunjukkanlah kepada rakyat bahawa kita we mean business. Janganlah merapu dalam Dewan Rakyat dengan pelbagai serangan-serangan yang pada saya sangat melelahkan dan memalukanlah sebagai ahli parlimen. Sebab itu pada saya, dengan panggilan yang berhormat tu, mestilah kita bawa dengan title yang betul-betul menjiwai yang berhormat. Sejauh mana keyakinan Datuk Seri sendirilah antara orang yang mungkin rapat dengan PMX, mengikuti perkembangan PMX setiap hari sebenarnya, apakah Datuk Seri yakin bahawa segala janji-janji yang telah pun dibuat oleh PMX sendiri adalah merupakan janji-janji yang cukup ikhlas sebenarnya dan berhasrat untuk memenuhi janji-janji yang telah dibuat ini? Tetapi mungkin rakyat harus faham bahawa 1 tahun itu bukanlah satu jangka masa yang panjang sebenarnya. Tetapi apakah Datuk Seri merasa yakin bahawa PMX akan memenuhi segala janji-janji yang telah dibuat untuk mensejahterakan kehidupan rakyat? Baik, ini satu soalan yang pada saya sangat penting untuk kita jawab. Sebab sebelum pilihan raya kita punyai manifesto. Manifesto harapan. Dan kita hidangkan sebagai satu menu untuk meyakinkan rakyat untuk mengundi kita. Namun ketika itu realitinya ialah kita tidak cukup mendapat sokongan untuk menubuhkan kerajaan yang dipanggil sebagai kerajaan harapan. Tidak boleh. Kita ada 80 ahli-ahli parlimen saya. Tidak cukup. Justru harus ada perundingan. Dan dalam perundingan itu bukan sekadar perundingan dari segi kuasa, dari segi jawatan dan sebagainya, tapi juga perundingan dari segi agenda, janji-janji, program-program yang harus kita lakukan, kerana harus bersama. Tidak bolehlah manifesto harapan saja diangkat. Manifesto GPS, GRS, Barisan Nasional harus digabung jalinkan dan diletakkan keutamaan seperti yang saya sebutkan tadi. Dan sebab itulah dalam hal ini
apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri, dia memulakan dengan meletakkan keutamaan-keutamaan yang penting dahulu. Kan? Apa yang penting dalam negara ni? Politik mesti stabil. Ya. Apa yang penting seterusnya? Ekonomi. Kerana ekonomi itu akan beri kesejahteraan kepada rakyat. Betul. Selepas ini mungkin pendidikan. Malah dalam 1 tahun ini pun beliau telah beri tumpuan sekolah daif, Ya. tandas. Mungkin lepas ini kesihatan dan reform, perubahan-perubahan yang dilakukan berperingkat. There are steps, Sheikh Awi. Dan sebab itulah mana-mana kerajaan pun pilihan rayanya 5 tahun sekali. Ya. Supaya dapat berikan peluang yang sepenuhnya untuk kerajaan dan Perdana Menteri mengurus negara ini. Saya tahu expectation. Ya. Rakyat melihat harapan itu sangat tinggi. Dan itu bagus. Rakyat meletakkan bahawa setelah sekian lama inilah Perdana Menteri yang kita dambakan. Tapi kita juga berdepan dengan satu realiti untuk mengurusnya secara bertahap. Jadi pesan saya kepada rakyat, kita sama-sama sabar dan sama-sama berikan sedikit masa dan Terus memberi sokongan kepada PMX. beri sokongan dan juga have some faith. Kan? Ya. Ini keadaan yang bukan mudah. Ya. Kan? Justru alhamdulillah kita dari segi keadaan selepas tahun ini nampak kita semakin hari semakin baik. Ya. Dan saya harap peluang ini dapat kita manfaatkan untuk terus bekerja sebagai satu pasukan, dan kita perlu kerajaan dan pimpinan yang kuat. Kita juga perlu pembangkang yang konstruktif. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Hakim kerana sudi bersama kami di program ada secara khas setahun PMX ini. Banyak lagi persoalan sebenarnya yang ingin saya kongsikan, tapi macam biasalah masa sentiasa mencemburui kita. Tapi banyak juga isu yang telah pun kita sentuh, dan kita harap bukan mudah sebenarnya untuk menjadi seorang Perdana Menteri. Tetapi setakat ini PMX bagi saya telah pun berjaya menjalankan tugasnya dengan begitu menarik, begitu baik sekali, dan kita mengharapkan bahawa Allah akan terus melindungi PMX. Allah akan terus memberi kesihatan yang baik kepada PMX, dan kita juga mengharapkan bahawa PMX akan memenuhi segala janji-janji yang telah pun dibuat, dan kita mengharapkan bahawa dengan memenuhi janji-janji ini rakyat akan merasa gembira, rakyat akan merasa bahagia, dan rakyat juga akan merasa bahawa sesungguhnya lah PMX telah pun berjaya menjalankan tugasnya. Tetapi sama-samalah kita berdoa semoga kesihatan PMX akan terus diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di program siaran khas Sound PMX ini, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam program-program dari masa ke masa. Kita jumpa lagi.